Sebuah lagi kapal yang membawa kira-kira 300 pelarian Rohingya dikesan berselindung di Pulau Koh Adang, Laut Andaman di selatan Thailand, bersiap sedia untuk memasuk perairan negara ini. Kemanakah tujuan mereka? Mungkinkah mereka juga akan ke Langkawi? Difahamkan kapal yang dikendalikan sindiket membawa masuk pendatang terbabit sudah berada di perairan Thailand sejak 4 bulan lalu selepas bertolak dari Cox's Bazar, Bangladesh, pada Februari lalu. Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata, kapal berkenaan sudah puluhan kali cuba untuk masuk ke perairan negara, namun gagal kerana dikesan penguatkuasa APMM. Kini mereka didapati berselindung di belakang Pulau Koh Adang dan dipercayai sedang menyusun strategi untuk masuk semula ke perairan negara. Sebanyak 2 kapal yang membawa pelarian ini bergerak pada Februari lalu, namun salah satu kapal mengalami masalah dan bocor di perairan Malaysia kemarin. Sindiket dari Myanmar akan berhubung dengan sindiket di Thailand untuk membekalkan makanan dan minyak untuk kapal berkenaan. Nampak gayanya, dari kenyataan itu, sememangnya ada dalang di sebaliknya. Dan sudah tentu, ada lagi satu sindiket yang tidak disebutkan, iaitu sindiket dari Malaysia. Betul tak? Yang lagi pelik adalah, kenapa mereka tetap akan menuju ke Langkawi? Kenapa tidak mereka ini terus sahaja mendarat di Thailand? Apa bezanya antara Thailand dengan Langkawi di Malaysia? Apakah kaitan mereka ini dengan Langkawi? Menurut Muhammad Zubil, Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, memang tidak ada kapal yang mampu bertahan selama 4 bulan di laut kecuali dibekalkan dengan semua keperluan termasuk makanan, minyak dan keperluan lain. Ejen ini didapati mempunyai hubungan yang kuat dengan sindiket di Thailand dan Myanmar, katanya. Pihaknya percaya sindiket terbabit adalah sindiket memperdagangkan orang dan kos membawa masuk semua pelarian berkenaan ditanggung oleh ejen. Ejen akan menanggung kos sebelum semua pelarian ini mendapat pekerjaan dan akan mengambil wang hasil pekerjaan mereka sebagai timbal balas. Pemantauan, rondaan dan operasi akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan tiada individu yang terlepas masuk ke perairan negara. Tetapi, bagaimana hendak dijelaskan kenapa baru-baru ini ada bot yang baru saja terlepas? Adakah ejen-ejen mereka juga mempunyai kebolehan dan kepakaran untuk mengelak dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia? Kalau betul, mereka juga sememangnya hebat dan berkebolehan. Dan satu lagi, ejen-ejen mereka juga tahu akan kelemahan orang kita. Mereka telah melatih mereka untuk merosakkan bot mereka jika ditahan. Dengan itu, mereka tahu, dengan sifat belas kasihan yang tinggi orang kita, mereka sudah tentu berjaya mendarat di sini. Dan mungkin selepas itu, peranan itu akan diambil alih oleh ejen-ejen di Malaysia pula. Ditanya mengenai tindakan penguatkuasa yang membenarkan 269 pelarian Rohingya terbabit masuk ke Langkawi, Ismail Sabri berkata, ia dilakukan adalah atas dasar kemanusiaan sebelum urusan penghantaran pulang dilakukan. Beliau berkata, ketika pelarian terbabit memasuki perairan negara, ada antaranya bertindak terjun ke laut, selain bot dibocorkan dan enjin dirosakkan sebagai alasan mereka untuk memasuki negara ini. Kita tidak mempunyai banyak pilihan sama ada kita hendak membiarkan mereka mati di laut atau selamatkan atas dasar kemanusiaan. Saya percaya ramai menganggap mengapa kita terlalu baik, tetapi atas dasar kemanusiaan, kita tidak akan biarkan anak kecil dan orang tua mati di dalam laut di depan mata, tanpa kita selamatkan mereka, katanya. Jadi, mereka pun sudah tahu, hanya cara itu saja, mereka akan berjaya memasuki negara ini kalau mereka berjaya dikesan sebelum mendarat di Langkawi. Tetapi, kenapa Langkawi? Apa pendapat anda?